Seperti kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi saya ucapkan kepada ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita sama-sama bersua dalam forum pendidikan agama Islam pada pagi nirmala yang hening lagi bening ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang manis lagi anggun pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini. Tajuk forum kita berkisar tentang akhlak mulia masyarakat sejahtera. Seperti yang kita tahu, untuk hidup dalam redha Allah atau dengan kata lainnya, hidup di atas landasan yang benar adalah dengan menjadikan Al-Quran dan juga As-Sunnah sebagai panduan hidup. Namun selain Al-Quran dan As-Sunnah, kita sebagai umat Islam juga perlu melihat sejarah Islam yang terdahulu. Contohnya sejarah sahabat Nabi pada zaman dahulu dalam meniti panduan hidup yang benar. Apabila menyebut tentang sejarah terdahulu, sudah pasti yang terlintas dalam fikiran hadirin sekalian adalah berkait dengan hal-hal kegemilangan, ketenteraan, geopolitik dan hal-hal fizikal yang lain, sehingga kita leka bahawa aspek yang paling utama yang harus kita contohi adalah akhlak. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila kekuatan lain hilang, keunggulan akhlak dan kehalusan budi kekal selama-lamanya, bahkan menjadi tiang utama kehebatan fizikal tamadun cemerlang. Ini menjelaskan bahawa untuk membentuk masyarakat yang sejahtera, setiap individu haruslah menerapkan akhlak yang terpuji dalam diri masing-masing, kerana akhlak yang baik tidak akan pudar walau bertahun lamanya. Baiklah sidang hadirin sekalian, sebelum kita menelusuri sidang perbincangan kita dengan lebih mendalam lagi, mari kita berkenalan dahulu dengan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Saya perkenalkan Saudari Wan Nur Azmawati binti Wan Abdullah yang merupakan ahli panel pertama pada hari ini. Selamat datang. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Perkenalkan pula ahli panel yang kedua iaitu Saudari Nur Hikmatul Husna binti Nur Azmi. Alhamdulillah, kabar baik saudari moderator. Dan ahli panel yang terakhir pula ialah Saudari Nur Syazah Syamimi binti Muhammad Syauqi. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, baik. Baiklah, usai salam perkenalan sebentar tadi, kembali kita ke topik forum kita pada hari ini iaitu akhlak mulia masyarakat sejahtera. Sidang hadirin yang dirahmati sekalian, sebelum kita mengupas topik ini dengan lebih dalam, eloklah kita menelusuri dahulu apa itu yang dimaksudkan dengan akhlak. Bagi menjawab persoalan yang masih terbuku di kotak minda ini, suka untuk saya ajukan persoalan ini kepada ahli panel yang pertama, Saudara Azmawati. Mohon saudara rungkaikan segala persoalan ini kepada semua. Awal bismillah pembuka bicara. Terima kasih kepada saudari moderator. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sidang hadirin yang dihormati sekalian. Berkenaan dengan topik kita pada hari ini iaitu akhlak mulia masyarakat sejahtera. Saya sebagai panel yang pertama akan membahaskan sedikit sebanyak mengenai isu akhlak mulia yang dapat kita contohi daripada kekasih Allah iaitu Nabi Muhammad SAW. Okey, hadirin yang dihormati sekalian, sebagaimana yang kita tahu, akhlak ini berasal daripada perkataan kulut yang berarti tingkah laku, manakala akhlak mulia bermaksud tingkah laku yang mulia, terpuji dan baik. Akhlak yang mulia ini merupakan matlamat utama bagi ajaran Islam. Ini telah dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW yang bermaksud Islam adalah ajaran yang benar untuk memperbaiki manusia dan membentuk akhlaknya demi mencapai kehidupan yang baik. Okay, setelah menyelusuri apa itu akhlak, kita perlu mengetahui apakah akhlak Nabi yang amat mulia yang perlu kita jadikan sebagai teladan dalam kehidupan seharian kita untuk kita mewujudkan masyarakat sejahtera dan harmoni. Tambahan pula, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengulangi dan membicarakan tentang akhlak. Dapat ditarikkan kesimpulan bahawa akhlak sangat penting dan diperintahkan oleh Allah kepada manusia.
agama Islam ni telah memiliki figur akhlak yang mulia yang sangat sempurna, iaitu beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Dan yang bererti sesungguhnya telah ada pada diri itu Rasulullah, itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dan dia banyak menyebut Allah. Surah Al-Ahzab ayat 21. Selain itu, Rasulullah juga menyatakan bahawa kehadiran beliau sebagai Nabi dan Rasul di permukaan bumi ini, di muka bumi ini, untuk menyempurnakan akhlak. Demikianlah tadi penjelasan tentang definisi akhlak yang menurut saya itu adalah satu penjelasan yang terperinci dan menarik kerana disertakan dengan hadis dan ayat dari kitab suci Al-Quran dalam surah Al-Ahzab. Saudari Azma juga tadi ada menjelaskan bahawa Rasulullah merupakan tauladan yang baik yang perlu kita contohi akhlaknya. Seterusnya, saya mohon pula penjelasan daripada panel kedua, Saudari Husna, tentang contoh-contoh ataupun akhlak yang patut dicontohi oleh umat Islam pada hari ini yang mampu membentuk jati diri yang berkualiti dalam kalangan masyarakat. Terima kasih kepada saudari moderator atas soalan yang diajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya panel kedua akan menghuraikan contoh-contoh akidah dan akhlak yang patut dicontohi oleh umat Islam. Antara contoh-contoh akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian kita ialah melaksanakan apa yang dikehendakinya, seperti yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakukan apabila baginda diperintahkan untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala kepada penduduk dunia. Walaupun baginda telah mendapat kecaman dan tentangan yang hebat dari masyarakat musyrikin Quraisy, baginda tetap sabar dan teguh melakukannya. Seseorang mukmin juga perlu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis kerana kedua-duanya merupakan panduan utama kepada kehidupan seseorang umat Islam. Jika seseorang itu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, nescaya mereka akan dijauhkan dari perbuatan syirik dan kufur. Tujuan kita meningkatkan akidah kita adalah untuk mengikhlaskan niat dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala adalah pencipta yang tidak ada sekutunya, maka tujuan ibadah haruslah diperuntukkan hanya kepadanya. Jika kita ikhlas ketika melakukan ibadah, insya-Allah kita dapat membebaskan akal dan fikiran kita dari segala kegelisahan yang timbul dan sekaligus menyebabkan hati kita akan menjadi lebih tenang. Contohnya dalam surah Al-An'am ayat 82 yang bermaksud orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, iaitu syirik. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan merekalah orang-orang yang mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan semula kepada moderator, saudari moderator. Wah, sangat jelas dan panjang ya ulasan yang telah disampaikan oleh saudara Husna sebentar tadi. Hadirin sekalian, seterusnya saya ingin meminta pendapat daripada ahli panel ketiga, iaitu saudara Syamimi, untuk mengulas dengan lebih lanjut tentang bagaimanakah ibadah dapat menyatukan masyarakat sekaligus membawa kepada kesejahteraan negara. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Moderator atas soalan yang bernas yang dapat kita fikirkan bersama-sama. Baiklah, pertama sekali, apa itu ibadah? Ibadah ialah perkataan daripada bahasa Arab yang membawa maksud merendah diri, tunduk, patuh, taat, menghina diri dan memperhambakan diri kepada yang lain. Manakala menurut istilah syarak pula, taat, patuh dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni mengikut peraturan dan suruhan Allah sebagaimana yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah.
Kepatuhan ini hendaklah kita lakukan secara berterusan setiap masa sehingga ke akhir hayat kita. Ia merangkumi makna ketundukan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, berbalik kepada soalan tadi, bagaimanakah ibadah dapat menyatukan atau mensejahterakan masyarakat? Ibadah yang paling dititik beratkan dalam hidup kita ialah solat. Mengapa solat? Ini kerana solat merupakan tali penghubung kita dengan Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merintih, meletakkan pengharapan dan belas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang hadirin sekalian ketahui, solat juga boleh dilakukan secara sendirian mahupun berjemaah. Solat berjemaah ialah salah satu ibadah yang mampu menyatukan perpaduan sekaligus membentuk masyarakat yang sejahtera. Tambahan pula, pahala yang kita akan peroleh daripada solat berjemaah ialah berlipat kali ganda seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang bermaksud solat berjemaah lebih baik daripada solat bersendirian sebanyak 27 darjat. Riwayat Muslim. Solat jemaah lazimnya dilakukan di masjid dan dihadiri oleh pelbagai manusia daripada latar belakang yang berbeza. Di sini dapat kita lihat dengan jelas bahawa Islam meletakkan semua manusia adalah sama dan tidak membezakan taraf. Hikmah melakukan solat berjemaah ini akan membawa kepada persamaan taraf yang dapat memperkasa ikatan kemasyarakatan yang ada dan dimurnikan dari sehari ke sehari. Selain solat berjamaah, ibadah yang dapat kita pupuk ataupun kita lakukan untuk mensejahterakan masyarakat ialah melalui ibadah sedekah atau mengeluarkan zakat. Hal ini demikian kerana Rasulullah SAW amat menekankan ibadat zakat dan membantu golongan miskin dan asnaf supaya dapat menjalani hidup dengan lebih baik. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sesiapa yang meringankan daripada seorang mukmin satu kesusahan daripada satu kesusahan di dunia, Allah Subhanahu Wa Taala akan meringankan daripadanya satu kesusahan daripada kesusahan di hari akhirat. Sesiapa yang memudahkan kepada orang lain kesempitan, Allah akan memudahkan kepadanya di dunia dan di akhirat. Sesiapa yang menutup aurat atau keaiban seorang Muslim, Allah akan menutup aurat atau keaibannya di dunia dan akhirat. Allah sentiasa menolong seorang hamba selama mana hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, daripada hadis ini kita dapat simpulkan bahawa masyarakat yang mengamalkan sikap tolong-menolong dalam kalangan mereka, maka sudah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala mereka akan dapati. Sesungguhnya masyarakat yang tidak akan lurus dan stabil, tidak akan kuat dan kukuh kecuali ia dibina di atas dasar tolong-menolong ataupun bantu-membantu antara individu. Oleh itu tuan-tuan dan puan, setiap individu hendaklah berusaha memenuhi keperluan individu lain dari segi jiwa, harta, kedudukan, sehinggalah semuanya merasakan bahawa mereka adalah seperti satu tubuh ataupun satu organisasi. Inilah yang dianjurkan oleh Islam dan diperintahkan oleh Al-Quran, manakala As-Sunnah pula menjadikannya sebagai lambang kepada masyarakat beriman. Justru sunnah Rasulullah SAW lah yang harus kita jadikan pegangan agar tidak terus hanyut dan terleka. Sekian itu sahaja perkongsian daripada saya. Terima kasih. Kita kembali kepada Tuan Moderator. Masya Allah, sungguh intelek ya kata-kata ahli panel ketiga. Idea yang diucapkan juga hebat dan bernas. Terima kasih saya ucapkan. Memang tidak dapat dinafikan lagi bahawa Islam sangat mementingkan kesepakatan dan perpaduan, tidak kira dalam aspek ibadah atau kehidupan seharian, seperti penerapan sifat tolong-menolong sesama Muslim. Baiklah sidang hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa lagi, saya minta ahli panel pertama semula untuk menjawab persoalan tentang bagaimanakah kita sebagai umat Islam perlu mencontohi sifat terpuji baginda Rasulullah SAW. Terima kasih kepada moderator atas soalan yang dapat memberikan pengetahuan kepada kita dan umat Muslim. Baiklah, tuan-puan yang dihormati sekalian, Nabi Muhammad SAW ni dilahirkan dengan penuh kemuliaan akhlak.
serta menjadi contoh teladan kepada seluruh umat manusia. Baginda Rasulullah SAW mempunyai peribadi yang sangat luar biasa. Malah baginda adalah manusia yang berbudi pekerti luhur, dan baginda mempunyai akhlak sebaik-baik manusia. Ada sabda Rasulullah SAW, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah terbaik akhlaknya. Justru itu, bagaimana kita ingin mengecapi akhlak yang terbaik? Dalam erti kata lain, tersebut diredai oleh Allah. Jawabnya mudah, iaitu dengan mencontohi akhlak Rasulullah, seperti akhlak pemurah. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah adalah manusia yang paling pemurah dan lagi pemurah di bulan Ramadan. Ketika Jibril menemuinya pada setiap malam di bulan Ramadan lalu. Lalu Jibril mengajarinya Al-Quran, dan sungguh Rasulullah SAW ketika Jibril menemuinya, baginda sangat pemurah, melakukan kebajikan melebihi angin yang berhembus. Rasulullah juga bersabda bahawa orang yang pemurah ini dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan jauh dari api neraka. Oleh hal yang demikian, kita sebagai umatnya perlu mengikuti sifat mahmudah baginda seperti pemurah, supaya kita dapat melahirkan suasana masyarakat yang sejahtera tanpa diskriminasi kaum. Banyak perkara yang boleh kita lakukan untuk menzahirkan sifat pemurah itu, antaranya membantu orang yang berada dalam kesusahan atau kesulitan. Misalnya pada 2 tahun lepas, dalam fasa pandemik, ada masyarakat yang hilang punca pendapatan. Jadi ada orang yang bermurah hati membantu mereka, seperti Ustaz Abid Liu yang sering menghulurkan bantuan kepada orang yang memerlukan. Keadaan ini akan mewujudkan satu masyarakat yang harmoni, kerana ada individu yang mengamalkan sifat terpuji, iaitu sifat pemurah. Baginda juga mempunyai akhlak mahmudah, seperti menjaga tutur kata. Baginda tidak akan meninggikan suara melainkan untuk menyatakan hal yang benar, dan apabila ia berkait dengan hak Allah. Apabila ada yang bertanya sesuatu padanya, baginda akan menjawab segala persoalan tersebut dengan jawapan dan nasihat yang mudah diterima serta tidak menyinggung hati dan perasaan orang lain. Maka akhlak ini perlu dicontohi oleh masyarakat supaya tiada perbalahan atau pergaduhan yang berlaku. Jadi apabila kita menjaga pertuturan dan tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati dan perasaan orang lain, maka akan melahirkan masyarakat yang bahagia. Itu saja perkongsian dari saya. Sekian, terima kasih. Kita kembali kepada poin moderator kita. Terima kasih saudari Azma. Jadi di sini jelas menunjukkan bahawa sifat Rasulullah SAW adalah yang paling mulia untuk kita contohi. Seterusnya, bolehkah saudari Husna selaku ahli panel kedua untuk menjelaskan apakah cara lain yang dapat kita lakukan dalam usaha meningkatkan akidah umat Islam? Silakan. Terima kasih kepada saudari moderator. Sebenarnya terdapat pelbagai cara untuk meningkatkan akidah umat Islam. Salah satu daripadanya ialah melalui keteladanan. Pembiasaan dan keteladanan itu bermula daripada rumah. Jadi di sini peranan ibu bapa tu sangatlah penting supaya akidah itu tertanam dalam kalangan ahli keluarga sejak dari awal lagi. Imam Al-Ghazali pernah berpesan bahawa anak-anak itu adalah amanah kepada ibu bapa. Jika mereka sudah terbiasa dengan kebaikan, maka mereka akan membesar dalam kebaikan dan akan terbiasa dengannya. Mari kita perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalam yang berpesan kepada anaknya agar kekal dan utuh dalam agama ini. Seorang ayah juga seharusnya mendidik anak-anak mereka untuk mempertahankan agama Islam seperti mana yang dilakukan oleh sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surah At-Taha ayat 132, iaitu wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nasluka rizqa nahnu narzukuk wal akhibatu lit-taqwa. Yang bermaksud,
Dan perintahkanlah, wahai Muhammad, ahli keluargamu supaya menunaikan solat dan hendaklah kamu bersabar ke atasnya. Dari ayat tersebut kita dapat melihat yang Allah menekankan kepada Rasulullah dan juga umat-umat Islam supaya mendidik anak-anak mereka tentang agama Islam. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada saudari moderator. Terima kasih dan terima kasih saudari atas penerangan yang cukup jelas. Jika kita sudah tahu pelbagai cara untuk membentuk masyarakat yang sejahtera melalui penerapan sunnah dan akhlak yang dicontohi, maka apa pula implikasi ataupun kesan buruk yang akan kita dapat sekiranya masyarakat hari ini tidak mementingkan akhlak dan bersikap sesuka hati mereka dengan mengabaikan sifat-sifat terpuji. Saya mempersilakan saudari Syamimi untuk menghuraikan dan mengupas soalan ini. Baiklah, terima kasih Tuan Moderator atas soalan yang diajukan. Terdapat beberapa implikasi jika sesebuah institusi masyarakat tidak menjaga akhlak. Pengabaian akhlak berkait rapat dengan adanya sifat-sifat mazmumah dalam diri orang Islam. Sifat-sifat mazmumah adalah kotoran-kotoran hati. Kotoran hati ini juga dikenali sebagai maksiat batin, yakni akhlak buruk yang sangat tidak disukai dalam agama Islam. Agama Islam sangat menitik beratkan akhlak yang baik dan mulia. Nabi Muhammad SAW diutus bukan sahaja untuk mengajar manusia supaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi juga untuk memperbetulkan akhlak manusia. Akhlak buruk tidak dibenarkan dalam agama Islam kerana ianya dapat membawa kepada akibat-akibat buruk yang akan merugikan kita di dunia dan di akhirat kelak. Antara akibat tersebut ialah dapat ataupun seseorang akan mengalami masalah hati, iaitu hidupnya tidak akan tenang di dunia dan di akhirat. Orang yang mempunyai masalah hati seperti ini, hidupnya akan dipenuhi dengan rasa marah, dengki, benci, dendam, cemburu, iri hati dan sebagainya. Maka tidak akan merasa tenanglah dan aman dalam kehidupan hariannya. Hatinya akan sentiasa merasa tidak senang apabila melihat orang lain hidup senang atau mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mulutnya pula akan sentiasa mengumpat atau mengungkit. Akalnya akan sentiasa berfikir bagaimana dia boleh menjatuhkan manusia lain. Pendek kata, hidupnya akan dipenuhi dengan rasa tidak puas hati sesama manusia lain. Jadi bagaimanakah orang seperti ini akan merasa tenang dan bahagia? Jadi renung-renungkanlah saudara. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rentetan daripada itu, siapakah yang berpotensi untuk terlibat dalam keruntuhan akhlak pada masa kini? Ya, sudah tentu golongan remaja. Mengapa golongan remaja? Kerana mereka sedang berada dalam fasa di mana mereka ingin mencuba semua perkara. Memetik kata mutiara daripada seorang pejuang Islam, iaitu Saidina Ali radhiyallahu an, di mana beliau berkata, jika kamu ingin melihat masa depan sesebuah negara, maka kamu lihatlah pemuda-pemudinya pada hari ini. Oleh itu, jelaslah bahawa remaja mempunyai peranan yang paling penting serta merupakan peneraju dalam pembangunan sesebuah negara. Sekiranya terdapat remaja yang mempunyai sifat dan akhlak yang kurang baik, sudah pastinya akan memberikan impak kepada negara dan masyarakat. Keruntuhan akhlak remaja akan menyebabkan sesebuah negara itu mengalami kebantulan atau keruntuhan dalam mengembangkan pembangunan negara serta akan merosotkan perkembangan ekonomi negara ekoran berlakunya banyak gejala sosial dan keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja itu sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan itu sahaja. Masyarakat juga perlu menerima impak yang negatif terhadap isu keruntuhan akhlak remaja. Antaranya akan berlaku pergaduhan antara masyarakat di mana isu-isu perkauman akan wujud sekiranya remaja hilang pertimbangan terhadap semangat perpaduan dan menghormati budaya dan bangsa lain. Kesimpulannya, apa yang kita dapat rumuskan ialah keruntuhan akhlak memberi impak yang besar kepada kita semua. Oleh itu, marilah kita bersama-sama membaiki diri ke arah mukmin yang berakhlak mulia supaya kesejahteraan masyarakat dapat kita nikmati hingga ke akhirnya. Sekadar itu sahaja perkongsian saya. Saya kembali kepada Tuan Moderator. Saya sangat terpaku dengan kepetahan saudari dalam mengupas isu itu tadi.
Semoga kita sebagai umat Islam dapat menjaga diri, agama serta masyarakat agar tidak berlakunya keruntuhan akhlak, yang mana bagi saya keruntuhan akhlak adalah satu perkara yang amat digeruni kerana mampu memecah belahkan rakyat, bahkan umat Islam sendiri. Hadirin yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian, nampaknya sampai di sini sahaja perbincangan kita pada hari ini dalam forum Akhlak Mulia Masyarakat Sejahtera. Saya bagi pihak penganjur Forum IPG Kampus Kota Baru ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada ahli panel yang terlibat dalam mengupas secara jelas bagaimana untuk membentuk jati diri dan akhlak yang mulia dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Semoga dapat kita memanfaatkan bersama. Sebelum berundur, saya ingin memohon ribuan kemaafan seandainya sepanjang saya mengendalikan forum ini terdapat kesalahan tutur kata dan tingkah laku yang menyinggung perasaan. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Saya sudahi dengan lafaz mulia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.